Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama sekali syukur kita banyak-banyak atas nikmat ya Tuhan bagi dekat kita, nikmat Islam, nikmat iman. Kita dengar satu hadis sebelum kita masuk bab berkenaan dengan masjid, muka surat 131 kitab Bulughul Maram. Sebelum nak bersedia dengan kitab ni buka, kita dengar satu hadis karangan ulama-ulama hadis yang baik-baik ni, daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'alim ta'wil. Nabi doa, ya Allah Tuhan, faqihkan dia, faqih dia, bagi dia jadi faqih, bagi dia jadi alim, wa 'alim ta'wil. Ayat-ayat Quran kadang-kadang dia khusuk, susah nak faham, pemudahkan dia baca, pemudahkan dia terjemah, pemudahkan dia tafsir. Nabi doa kat dia. Nabi doa kat dia. Jadi salah satunya ciri-ciri kita nak tengok kita ni Allah sayang ke, Allah suka kat kita ke, Allah redha ke, bila kita boleh duduk di kuliah-kuliah ni. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang ya Allah mau dia jadi baik, Allah mau dia jadi baik, Allah suka kat dia, Allah redha kat dia, Allah pandah kat dia. Allah, bila Allah suka kat dia, Allah kata apa? Yufaqih. Aku nak fakihkan dia, aku nak cerdikkan dia, aku nak bagi agama kat dia. Jadi kita ni duk mengangam macam ni, duk dengar agama ni, termasuk golongan ni Allah sayang lah, ya Allah suka lah. Allah nak ambil kita ni jadi orang baik-baik. Man yuridillah bi khairan. Mana-mana orang aku mau nak jadikan dia baik, aku nak jadikan dia baik, aku nak bagi agama kat dia. Kalau orang tu macam mana baik, macam mana pun agama tak ada, dia tak ada baiknya orang. Ada faham? Ini bahasa agama. Tapi kita ni, kita duk main kuliah, duk main mengaji, duk dengar benda baik-baik, tapi tak jadi baik, cukup cilaka punya orang. Baik, senang bahasa. Agama duk kata dah, Tuhan kata dah, mana-mana orang yang aku nak jadi dia baik, aku bagi agama kat dia. Jadi orang yang main kuliah-kuliah ni, orang mengaji ni, orang baik-baik lah woy. Kita ni hati perut baik, otak baik, semua baik. Tapi bila kita duk main mengaji, otak kita jahat, hati kita jahat. Kepala otak apa yang kita mengaji, kita pun tak tahu. Pada tu kita kena pasti golongan yang baik-baik ni Allah kata yufaqihu, aku cerdikkan dia, aku nak bagi agama kat dia. Bila Tuhan nak bagi agama, kita buka kitab tu, kita nak mengaji agama tu, satu benda yang Allah kata aku nak bagi benda baik kat hang. Tapi duk mengaji ni tak mau jadi baik, otak kepala semua jadi lelak macam jahat, hati perut jadi tak cantik. Kita kena banyak beristighfar. Banyak beristighfar, minta digugurkan. Ulama kata istighfar macam sabun. Sabun, macam sabun dia gugur semua. Kita kena usahalah. Kita tak mahu umur kita ni meningkat, mengaji kita banyak, tapi kita tak menuju ke situ. Kita kena rasa sedih lah kat diri kita. Yang cakap pun sama, yang dengar pun sama. Ada faham ke? Semua kita nak jadi baik ni susah tau. Pasal innahu lakum aduun mubin. Syaitan ni, syaitan ni nyata. Ini syaitan. Allah kata yang duk kacau kita ni syaitan. Yang duk kacau kita ni syaitan. Kita bukan tak tahu baik tau, semayang, mengaji, zikir, yang tu, yang ni, tapi benda yang kita buat tu macam tak sehaluan dengan kita. Kita kena cek balik lah oi. Kita kena cek balik. Mari kita dengar hadis ni. Maka Nabi doa dekat sepupu dia,
mintalah sepupu aku ni jadi manusia yang ya Allah. Elok Nabi angkat tangan doa 30 juzuk berdebu Allah bagi kat dia Abdullah bin Abbas. Dia faqih. Pasal tu ulama-ulama hadis kata korang ajar punya orang. Apa-apa hadis dia sandak dekat Abdullah bin Abbas yang dia tak cerita macam kunut. Nampak ada kunut, orang kata Pak Abdullah bin Abbas cerita dekat kami, Nabi ajak dia. Nabi ajak aku doa, mai Abdullah bin Abbas. Nabi panggil Abdullah bin Abbas. Pak Abdullah bin Abbas, mai aku nak ajak dekat doa. Doa apa? Doa kunut. Setiap kali subuh tolong baca kunut. Han jangan tinggal. Hadis tu ada. Katanya riwayat oleh Abdullah bin Abbas. Ulama kata sanad hadis ni penipu kelas A, menipu, dha'fun. Hukum hadis dha'fun ni ulama kata haram kita berujar, haram beramal. Ada faham ke? Nanti masuk bab tu kita tengok. Nampak tak? Ni salah satulah. Mustahil nak main. Kadang-kadang kita nak bagi kuat dalil kita. Kita kata Abdullah bin Abbas kata, Abdullah bin Abbas kata. Kalau dia ada kat sini, nampak tak? Oh, gambir dia panggil. Nampak tak? Ni Nabi doa kat dia. Nabi doa kat dia. Berarti dia tak buat main riwayat yang merapu-merapu, yang menipu, tak ada. Pasal tu kita mengaji ni, kita kena bertanggungjawab. Mengaji ni amanah. Yang paling kena bertanggungjawab ni, title yang duduk di depan nama dia Ustaz. Yang duduk depan-depan duduk mengajar ke orang ni, yang keluarkan majlis fatwa, majlis mufti di depan semua ni, kan? Macam di Pulau Pinang kita ada banyak mufti. Ada yang bertauliah satu, yang tak bertauliah ramai, kan? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, semua kalau diri yang mengajak ni tahu tanggungjawab. Innal aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi. Amanah. Agama ni amanah. Mana-mana ustaz nak mengajar tu, nak bagi kesian dekat orang yang main di antara Maghrib dengan Isya ni, dia kayu basikal main dengan kereta, main dengan motor, main dengan lori, macam-macam dia main kelas kuliah. Nak main mengaji ni penat. Balik kerja main, tolonglah bila dia mengaji tu biar dia dengar sumber-sumber hadis-hadis yang betul. Hadis-hadis betul, agama yang betul. Dia tak boleh dengar benda-benda merapu. Kesian dekat orang yang mengaji ni, dia dengar benda merapu. Nampak tak? Pasal dia tak ada masa nak ulang balik, nak pergi refer betul tak betul Imam Mak tu ajak, dia tak ada masa. Maka kita yang main sini, kita main kitab-kitab yang bagus-bagus, ni dalil bagus-bagus, kita cerita kat dia. Sekurang-kurangnya dia dengar semua fakta yang betul-betul, bukan fakta yang menipu-menipu dalam agama ni. Agama dia kena bertanggungjawab. Dia cerita satu saja hadis dha'fun, ada maudhu', ada palsu, ada yang tak tahu siapa cerita tak tahu, perawi pun tak tahu, ulama hadis pun tak jumpa, tapi orang kita jumpa. Nak mampu nampak tak? Duk cerita ke orang. Tak boleh lah macam tu. Orang nak mengaji, pasal tu sikap orang yang akan masuk pintu neraka Jahannam yang mula-mula sekali, semua duduk di depan ni. Dasar dia mengajak bukan mengikut kehendak wahyu, mengikut nafsu. Ada faham ke? Sebab tu semua mukadimah ada nak tunggu membuka kitab, kan? Nampak main daripada jauh. Orang di sini kalau main penuh, di flat tu turun saya sudah. Tapi Tuhan tahu, cukuplah surah ni selama-lamanya, kecil macam ni dah cukup. Tak usah duk buat 2 tingkat, tak usah duk cita-cita nak besar dah. Orang duk pelakon orang. Ada faham? Perumahan duk banyak macam mana pun, macam ni lah kita. Yang duk main semua daripada jauh-jauh, betul tak? Hanggut sudah. Pak kutuk kat aku berdosa tau. Ampun. Dia main sebulan sekali, nak betiak bila lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, apa dia kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ni'matani, ada 2 nikmat dia. Ada 2 nikmat yang semua orang lalui. Ustaz melalui, ampau melalui. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Allahu akbar. Ada 2 nikmat. Ni'matani, ada dalam hidup kita ada 2 nikmat.
Dan dua nikmat dia kata maghbun fihi makathir minan nas. Kebanyakannya manusia akan sia-siakan benda ni. Jiwa yang tak beriman, jiwa yang tak cantik dengan Tuhan, dua benda ni Allah bagi kat dia, dia tak peduli. Aku tak peduli. Apa lagu apa macam mana? Tak peduli, tak peduli, tak pernah mampu kan? Nampak dah tak? Ya Allah, dia tak peduli, tak peduli, aku tak peduli, aku tak kisah, aku tak kisah, aku tak kisah. Nak mampu ha? Nampak tak? Maka Abdullah bin Abbas kata, Nabi dia pesan kat aku dua nikmat, dia daripada kecil lagi menghargai nikmat ni. Dan kebanyakannya manusia tak pernah peduli nikmat ni. Allahu Akbar kabirah. Terutamanya kita cakap pada diri pemuda, anak jiwa muda ni semua ni. Pulun betul-betul masa muda dia. Esok ni pergi tanya kat orang tua-tua, bila mana umur 60 tahun lepas pencen baru nak mengaji, dia sebab. Tak ni dia sebab senang dempak tak? Dia fikir 80 tahun, 70 tahun tergedik-gedik, terketak-ketak, tergedik-gedik, terketak-ketak. Benda yang dia pulun 70 tahun ni dia hambat dunia, dia tak rasa apa pun. Betul tak? Angguk sudah. Dia tak rasa apa pun. Tapi dengan sikit masa tiap-tiap hari dia dengar, dia duduk main kuliah antara maghrib dengan isya, dia rasa lega. Dia rasa lega, dia kata, ya Allah, Inilah aku rasa, ya Allah, kebahagiaan dalam hidup aku, nikmat dalam hidup aku. Yang pertama Nabi kata nikmat apa? Maka Nabi kata nikmat as-sihah, nikmat sihat. Nikmat sihat apa ada? Ramai orang sihat, kadang-kadang sihat dia diguna waktu lain. Allah bagi sihat, Allah bagi batang tubuh dia, alhamdulillah. Ada batang tubuh dia, Allah bagi sihat, dia boleh main. Tapi sihat dia diguna apa? Sepenuhnya diguna aktiviti keduniaan dia, seolah-olah dia tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi hampa ni kena syukurlah nikmat sihat hampa. Kira petang-petang main lepak tang sini, okey lah. Petang-petang tu ambil dah siap, dah mandi, pukul 5 dah mandi, tergetak-getak, main dah, pakai lebih kurang dah main, okey lah. Ada satu program tiap-tiap petang aku nak main, kalau boleh subuh kalau ada pun aku nak pergi juga. Alhamdulillah lah. Ada juga masa kita bagi nikmat sihat. Kadang-kadang nikmat sihat dia gagal untuk bagi pada Allah Ta'ala. Bila sakit, duduk atas katil, masa tu meleleh yang batal. Baru hantar nak. Tapi kalau orang yang sentiasa duk guna nikmat sihat dia, bila dia sakit, dia tak risau. Dia tak risau pasal sakit dia. Dia tahu aktiviti apa. Aku nak berzikir, aku nak istighfar ke Allah. Nabi kata mana-mana orang beristighfar 70 kali, dia rasa diri dia takkan tipu, takkan lalai, jiwa tenang. Jiwa dia rasa tenang, dia istighfar, minta ampun kat Tuhan. Dia pun kata alhamdulillah, bila Tuhan bagi aku sakit, tak menilai mana dah, mana pun tak lepi, aku duduk atas katil, aku turun daripada flat pun dah, pergi mana pun dah, IKEA pun dah, mana pun aku tak pergi dah. Kira aku duduk atas katil ni lah, aku duduk nampak anak-anak aku, mereka tak suka kat aku pun tak apa. Aku minta Tuhan tolong bagi aku kesok-kesok, boleh ambil uduk, boleh mandi, boleh makan ala kadar sudah. Dan aku tak mau sangat-sangat menyusahkan anak aku. Biar aku dengan katil aku boleh bersih 2 hari sekali aku bersih. Aku minta Tuhan, bila aku sakit, aku redha Tuhan. Bila orang macam ni sakit, dia tak akan melatah. Pasal masa dia sihat dulu, dia guna betul-betul mendekat dekat dengan Allah. Bila dia sakit duduk atas katil, dia tak meraih, dia tak meleleh air mata. Ini kalau kita meleleh. Pasal apa mak? Mak nak pisau lah. Mak dia kata kita sepak hang baru hantar. Dulu masa hang sihat, duk petang-petang hang nanti kuih samtrik lah, yang tu yang ni lah, macam-macam. Patita pawai lah, macam-macam hang buat. Nampak tak? Pasal masa dia dah biasa dah. Bila lapang masa, tergedik-gedik, tergetak-getak, pusing sana, pusing sini. Kalau free saya dekat jom shopping, jom pasar malam. Pasal dia tak pernah bagi masa lapang kepada Allah. Orang macam ni Allah kata bila hang ada masa sihat, masa lapang hang tak guna untuk aku akan sibuk hang betul-betul sampai tak ada masa langsung hang dengan aku. Allahu Akbar. Nampak tak? Setengah orang Allah bagi sihat, Allah bagi masa lapang yang banyak, tapi dia tak pernah fikir sihat dia nak kembali pada Allah. Allah kata sampai 60, 70 hang tak kena apa penyakit pun hang sihat. Tapi masjid, surau, nak baca Quran, nak zikir, nak semayang, apa pun tak ada.
Tuhan bagi dia tak nampak langsung surau, Quran, zikir, tak nampak. Nampak tak? Tuhan bagi dia sibuk. Sibuk macam mana? Sibuk. Tuhan bagi diri dia sibuk sampai dia mati, dia tak dan langsung nak berdepan dengan Tuhan. La ilaha illallah. Kita ni orang mengaji, setiap kali kita mengaji, tiap-tiap hari ustaz-ustaz duk beletiak kat kita nak bagi perbetul diri. Betul tak? Bukan nak bagi habis kita, nak perbetul diri. Berfikir, ya Allah, betul lah, ya Allah, mamak tu dia beletiak. Sebulan sekali duk dengar beletiak dia. Nak start kuliah tu, setengah jam dia beletiak mamak tu. Kadang-kadang pun duk baca yang paling lambat faham, mau beletiak berfaham. Dalam buku ni cerita, yang pertamanya nikmat sihat, yang keduanya nikmat faragah, nikmat Allah bagi masa lapang. Allah bagi masa lapang, dia tak reti guna. Dia tak reti guna, nampak tak? Kata nak baca Quran ke nak zikir ke apa pun tak. Kita tengok ulama ni tulis apa dia kata, kesihatan badan. Ustaz baca gambar ini, kesihatan badan Tuhan bagi, kelapangan masa Allah bagi, ialah satu nikmat yang paling besar. Oi, setelah nikmat yang paling besar sekarang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang kedua ialah nikmat apa? Nikmat Allah bagi sihat dan masa lapang. Dia kata ni pun satu nikmat. Nikmatani, ada dua nikmat yang besar bila Allah pilih kita jadi orang Islam dan orang beriman. Allah bagi pula dekat kita nikmat apa dia? Nikmat kesihatan, sihat dan masa lapang Allah bagi kat kita. Namun ramai dia kata orang yang tidak menyedarinya. Termasuklah para ustaz-ustaz pun. Dia tak tulis kat sini tapi ustaz tambah. Nampak tak? Kadang ustaz tu pun walaupun pada mungkin semua kena kan pada. Namun ramai dia kata kadang-kadang ustaz tu mengajar, boleh tengok sehari berapa kali dia pegang Quran. Dia boleh mengajar ke orang, dia boleh ni ke orang, berapa kali dia pegang Quran. Kalau kita duduk dengan dia, aku tengok ustaz tu daripada pagi aku duduk sampai ke petang, Quran apa pun tak tahu, dia punya merapu ada. Merapu ada. Berarti dia pun gagal. Dia boleh fahamkan orang, dalam sama dia sendiri tak faham. Berdoa lah kat aku jadi macam tu, aku takut lah. Kiasan aku buat tu untuk aku. Sama, nampak tak? Kita manusia. Namun dia kata ramai, dia kata orang yang tidak menyedari kelebihannya. Kecuali dia kata setelah kecuali terlambat atau terluput waktu. Dah ujung-ujung dia baru teringat. Baru teringat, selalu macam tu lah. Selalu manusia macam tu lah. Nampak tak? Bila di hujung-hujung ayat dia barulah nak teringat, barulah nak kata masa lapang dulu, masa macam-macam. Apabila badan dia sihat dan masa pun lapang Allah bagi kat dia, ramai orang dia kata yang akan mengabaikan masa. Pasal tu aku Allah, Tuhan kata, wal asri wal fajri wal asri wad duha wal laili wan nahar. Aku Tuhan, aku sumpah, waktu fajar pun dia kata dia sibuk, waktu asar pun dia sibuk, waktu semua waktu siang malam dia sibuk. Tuhan tanya, bila dia tak sibuk tu bila? Bila tanya waktu ni dia kata dia sibuk, pagi-pagi nak pergi market. Saat ni tengah hari dia kata nak pergi hantar cucu pergi sekolah pula. Saat ni lepas pula Zohor nak pergi ambil cucu pula sekolah pula. Saat ni asar pula siapa kan nak pergi sekolah kafar pula. Saat ni malam pula dia kata depa nak balik mana, macam-macam. Bila nak bagi masa? Yo, ada faham ke? Nampak tak? Kadang-kadang kita kena larikan diri. Oi, tak boleh layan sangat. Bila anak kita dah besar, kita pesan kat anak kita, mak dah belah hampa dah, mak belah sendiri. Cuba hampa belah anak hampa pula. Bukan mak tak nak cucu mak sayang. Mak sayang, bagi ruang sikit-sikit masa kat mak sudah. Ini 24 jam main letak kat mak daripada subuh sampai ke maghrib, mampu aku. Nampak tak? Bagilah peluang mak pegang Quran, bagi peluang mak nak lapang dada, bangun pagi-pagi, nampak, nak semayang, lepas semayang nak tengok kemas-kemas rumah, nak pusing riadah sat, nak ambil satu penyapu, nak sapu keliling rumah, riadah. Nampak tak? Bagilah mak tenang sat. Lepas tu mak nak pegang Quran waktu duha, nak semayang. Lepas waktu duha ke apa ke, nak masuk dapur, nak buat apa ke, lebih kurang masak. Lepas-lepas dah tengok 12.30 ke apa, nak pergi letak sat kepala, waktu khailulah. Teringin nak ikut sistem yang Allah suruh tu. Mak nak dapat dulu belampau, mak sibuk khailulah ke apa lula, apa pun mak tak tahu.
Dan ni bila ada mak ada tua, mak nak letak sikit batang tubuh ni, waktu yang agama suruh. Hamba tolong zakat mak, nampak tak? Kena sembang dengan anak-anak macam tu, bagi peluang. Bagi peluang kat mak kita, tanya mak nak pergi mana Sabtu Ahad ni, macam-macam macam nak bawa. Kita rasa hidup kita ni puas. Waktu kita guna dengan ini, waktu serabut dengan diri, serabut dengan rumah, serabut dengan bilik, serabut. Ada faham? Lega ketiak. Sebab kita boleh, kita tak boleh tipu diri kita. Hidup kita susun pun serabut. Macam mana nak mati esok ni? Ada faham ke? Macam mana kita nak mati esok ni? Penyusunan hidup kita tak cantik. Kita sebagai orang Islam, kehidupan kena cantik. Oi, anak pinak, rumah tangga kena cantik. Kita berbeza dengan orang lain. Kita kena susun waktu kita bagi nampak cantik. Nampak tak? Barulah hidup tu nampak cantik. Ini kalang kabut, nampak? Allahu Akbar. Ada faham ke? Tak faham pun tak apalah. Nampak dia kata apa? Dia kata kat sini, ya Allah Tuhan, ramai dia kata, ya Allah, yang mengabaikan masa, suka bergurau senda, menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Bahkan dia kata sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan. Punya duk leka. Dia kata, lah ni zaman muda. Zaman muda aku nak enjoy. Aku nak enjoy sampai umur aku 24. Stop 24, masa tu aku nak kerja, aku nak kahwin, aku nak jaga anak. Orang macam ni kita tengok dia tak berjaya dalam hidup dia. Dia takkan berjaya lah hidup dia. Enjoy. Saat ni markah tu, saat ni jantan ni, saat ni perempuan tu, saat ni tukar di ni, saat ni tengok ni, saat ni pasal malam jumpa, aku jumpa di tu. Nampak tak? Macam-macam mana anak kita rosak dengan apa nama? Wecek, macak, apa semua tu, nampak tak? Hang hantar mantak bi. Kalau orang yang ada akhlak, orang yang ada agama, dia takkan main. Hang bala aku bala pi ni bukan orang ada agama. Kita jangan bermasuk semua dalam tu, layan pi. Anak kita pakai purda, anak kita mengaji agama, tapi duk main layan dengan laki, dengan jantan. Ayo nak semua pocek pah. Ni apa ni semua ni Allah? Kita lemah perut. Hari ni sekolah agama. Hari ni sekolah agama. Agama tinggi, ambil stem, macam-macam ambil. Tapi boleh berkenalan, boleh berjumpa tak mana-mana dekat pasar malam, hantar kertas surat tu semua mai. Unsur-unsur yang tak baik. Hang orang yang ada agama. Awak sikap hang macam tu, nampak tak? Hari ni fitnah mai sampai ke tahap orang agama. Kita dah mengajak sekolah agama, kita tahulah apa nak jadi ni, tak rasa segan silu. Sampai tahap pakai purda, pakai serban sekalipun, dah berkawan lama, panggilkan ai sayang Kak Ayu, bang. Panggil abang dengan saya. Panggil abang, bang. Itu pula panggil sayang. Kau tampak mampu, ya Allah tu, nampak tak? Ini sikap yang akan masa depan nak pergi Mesir. Nak ambil qiraat, baca Quran. Nak balik dan mengajak dekat orang. Ustaz-ustaz macam ni, ini akhir zaman macam ni. Ayo hancurlah dunia. Faham tak? Kita kalau ada anak, kita awas. Perjalanan anak kita elok, Allah bertemu dengan elok, esok ni kahwin, mawaddah warahmah. Zuriat tu zuriat yang cemerlang. Zuriat yang cemerlang. Kalau daripada mukadimah cari pasal kemaksiatan, cari benda yang jahat, mustahil dia akan mengandung anak yang soleh. Senang sebut macam tu. Allah takkan pilih orang macam ni semua nak jadi jundallah, tentera Allah. Pasal hang tak elok, hang tak cantik. Kalau kita tengok sirah-sirah imam macam mana mak dia, mak Imam Syafi'i, tengok bapak dia, tengok mak bapak perjalanan hidup macam mana. Hasan Al-Basri nak kahwin, Rabi'atul Hadawiyah macam mana. Ambil sirah hidup depan, angkat tangan mengadu ke Allah. Tuhan, aku dah umur 15, 16 esok ni, hang jodohkan aku dengan seorang lelaki yang mampu jaga Islam dan iman aku. Tuhan, jodohkan aku. Angkat tangan, minta dekat Allah, selalu minta. Semayang tahajud, minta. Tengok satu hari malaikat bomba hantar mai. Assalamualaikum, nak masuk apa ni? Kita tengok mak kata apa? Ada orang masuk minta hang. Siapa mak?
Dia pun tengok kata belakang, subhanallah. Mak, itu balik daripada Indonesia. 30 juzuk hafal. Dia umur 19 tahun. Ni cerita betul tak? Cerita betul ni. Cerita betul berlaku di kalangan kita. 19 tahun. Dia kata dia pergi kuliah, dia nampak perempuan tu, dia berkenan, dia sembahyang tahajud, dia berkenan, selalu angkat tangan, minta kata angkat tangan. Dia dah hafal 30 juzuk Quran. 30 juzuk Quran. Dan perempuan tu pun lebih kurang 18, 19, sama-sama lebih kurang. Dia berkenan. Masuk-masuk, si mak dia kata nantilah nak bagi dia sembahyang, tengok tu. Sembahyang sama perempuan tu, mak cik nampak dia, mak cik nampak dia. Memandangkan cik nampak dia. Pasal perempuan ni bila mak dia pasal apa? Mak, dia hafal 30 juzuk mak. Dekat dada dia ada Quran. Dia mampu tarbiyah cik. Dia tak berkawan. Kalau cik duk tengok, dia tak pernah berkawan dengan siapa apa pun. Mak tengoklah mak bapak dia macam mana. Dua-dua mak bapak dia hafal Al-Quran mak. Turun ke anak. Mak, keluarga kita tak ada siapa pun hafal Quran. Mak, cik sanggup korbankan umur macam ni. Mungkin esok ni bila kahwin dengan dia, dia boleh ajak cik Quran mak. Allah takdirkan ni kawan kita ni yang duk pergi kuliah sekali ni. Tiba-tiba Allah takdirkan depa jodoh, laki-laki ni didik perempuan ni dah hafal 30 juzuk Quran. 30 juzuk Quran. Dia hafal 30 juzuk, elok hafal 30 juzuk, selesai hafal Quran, tengok-tengok ya Allah 9 bulan coy beranak. Ada faham? Sepanjang dia duduk hafal Quran tu dia mengandung. La haula wala quwata illa billah. Sepanjang tengok, nampak ada angkat Tuhan, angkat tangan mengadu ke Allah. Insya-Allah Tuhan, jodoh milikmu Tuhan. Aku takut buat keputusan sendiri Tuhan. Takut salah Tuhan. Aku takut aku pandang dekat dia pasal dia handsome Tuhan. Kalau hitam aku tak mau, tapi dia tak tahu hitam tu hitam manis. Ya Allah, kita jangan pandang manusia. Ya, Nabi suruh pilih cantik, tak nafikan. Tapi Nabi suruh utamakan agama. Kalau kita pandang cantik, kita kawan dengan perempuan tu dasar dia cantik, esok lusa kita tengok orang lain cantik, kita tak puas, lain pula. Tapi kalau kita tengok rupa parah dia kena agama, kita tetap pita mana pun kita kata inilah isteriku. Mailah bidadari macam mana sekalipun, dia tetap isteriku. Engkau adalah isteriku yang kusayangi. Dia pun buat macam mana? Allah Akbar kabir pada. Ustaz lah ni bimbang lah, sekolah-sekolah lah ni, kita tak tahu lah ya Allah. Macam mana kita dah tahu tak jodoh milik Tuhan. Ya, kita perlu cari, tak nafikan. Angkat tangan dulu, munajat dulu, Semayang tahajud, jangan putus mengadu, sebut benda tu saja. Kata ke anak kita, hang berkenan sekali pun mak maulah. Bila umur dia, anak perempuan malu-malu, tapi mak kalau baik sembang, mak pun suka esok ni doa kot lah. Mak kalau boleh, anak perempuan tu dia kontak, baik bapa, baik mak dengan anak perempuan ni, dia kena mesra teramat sangat. Pasal anak perempuan bila mana kahwin, habis. Maka Nabi suruh bagi kasih sayang yang lebih kepada anak perempuan. Nampak tak? Ya Allah, ni nikmat dia. Rasa-rasa tak ada habis kita ni. Mak beletiak sikit, nak beletiak sikit. Nampak tak? Dia kata kat sini, mereka berasa malas bila orang yang tak tahu penghargaan Tuhan bagi kat dia nikmat sihat dengan nikmat masa lapang. Orang yang rasa malas untuk melakukan ibadat, padahal bukannya terlalu sukar, bukan susah bagi dia untuk melakukan ibadat. Dia kata kat sini, tidak pula kita memerlukan banyak tenaga nak buat solat, bukan banyak tenaga sangat. Solat bukanlah terlalu susah untuk dilakukan. Begitu juga membaca Al-Quran dan zikir. Boleh saja membaca Al-Quran dan berzikir dia sambil berjalan, boleh. Sambil berjalan subhanallah, astaghfirullahalazim, sambil mandu kereta boleh, sambil bekerja pun dia boleh buat. Nampak, namun dia kata dia pasal sikap dia segan, malas, pasal tak tahu menghargai masa, tak tahu nak menghargai sihat, maka semua ni dia tidak ada apa-apa bagi diri dia. Ini Tuhan kita cakap dengan kita. Dia cakap panjang, cukup takat tu sebagai mukadimah, baru kita masuk kelas. Hai manusia,
Mai kita buka muka surat 131, betul tak? Betul ke? Kita ulang sikit hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lepas tu kita masuk hadis hadis Abu Hurairah dengan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bab berkenaan dengan masjid. Bab masjid ni bagus dah. Bab masjid ni apa mengaji yang tengok orang kapiak masuk masjid, kena ikat dalam masjid, semua dalam bab ni. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nombor 2. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu yahuda ittakhadhul qubur anbiya'ihim masajid. Hadis muttafaqun alaih wa zada Imam Muslim wan Nasara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi, dia pencatat wahyu bagi Nabi. Dia bila kenai Nabi, kenai agama, dia tinggal semua segala-galanya. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia jahil, tapi bila dia kenai agama, dia pegang agama, dia tak mau ada benda lain. Tapi jangan kita tinggal semua, nampak tak? Jangan. Dunia pun kita mau, akhirat pun kita mau. Tapi dalam masa yang sama, kita kena lebihkan aktiviti akhirat. Bila umur kita dah lanjut, kita kena nampak akhirat lebih lah. Nampak akhirat kena lebih. Qatalullah Yahud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Allah binasakan kaum Yahudi. Allah kata qatalullah, hama mampuh. Allah kata hama mampuh. Bahasa kita macam tu lah, senang. Bahasa Selangor dia tak awak cakap macam tu. Daripada ada jenis mereka ni jenis saya jenis macam tu. I rasa you sakit jiwa I. Sakit jiwa you. Mak dekat mah dia tarik, nampak hang bawah hantar, nampak tak? Kadang-kadang ustaz-ustaz ceramah ni kasar. Memanglah ada bahasa-bahasa yang kasar, nampak tak? Allahu akbar kabira. Kita orang Pulau Pinang duduk di Masjid Surau macam ni semua, bahasa ni semua bahasa yang semua kita kenal, ada faham. Semua kita kenal. Kadang-kadang dia pun tak boleh pergi I rasa sakit dada I. Sakit dada you. Habis kuliah dandan dia tulis satu surat, I tak boleh pergi lah, nampak tak? Ustaz kata hantar dah, ya Allah, malaikat malaikat riladul syidad, malaikat kita nak lepas mati ni semua jenis cengih-cengih, nak mampu cengih. Malaikat dia cengih, oi, lepas kita mati dia tak main-main. Apa abang oh ya Allah, cengih. Kadang-kadang cengih malaikat dia semua ni. Allahu akbar kabir. Kadang-kadang kita cakap ikut bahasa kita lah, qatallah Yahud. Allah kata apa nama? Nanti mampu wakam Yahudi. Kerana kadang-kadang orang Selangor ni dia tak boleh pi mampu-mampu ni. Kita kata Allah Ta'ala binasakan, kan? Binasakan benci aku dengar kan? Maksudnya qatalallah, bahasa Arab qatalallah ni bunuh. Aku Tuhan aku nak bunuh hang, bahasa senang. Aku Tuhan aku nak dibunuh hang. Aku nak bunuh hang. Hang bagi rosak agama aku. Allah isytiharkan macam tu. Hang jangan buat macam tu. Allah akan binasakan kaum Yahudi. Dia kata ittakhadul qubur anbiya'ihim. Pasal apa Allah kata macam tu? Kerana mereka jadikan kubur nabi mereka, kubur nabi-nabi depa mati. Bila satu nabi mati depa letak di sini, katalah ni, okey, tak di sini. Bila satu nabi depa mati, tempat kubur tu dia jadikan masjid. Yang ni perbuatan apa nama orang Yahudi. Imam Muslim tambah di situ, bukan setakat Yahudi, Nasara pun sama. Allah kata aku laknat, aku musnah, aku perang, aku benci, aku musnah puak kalau orang Yahudi dan orang Nasrani mati tok-tok guru depa. Tok-tok guru depa mati saja buat makam, lepas makan depa buat apa nama masjid. Pasal tu dalam masjid tak boleh buat ada kubur, tak boleh. Pasal sikap ni ada sikap Yahudi, sikap Nasara. Sikap Yahudi, sikap Nasara. Pasal tu semua kena mengaji lah betul-betul bab ni. Ustaz-ustaz kena lapang dada lah. Nampak kadang kita bagi duit punya banyak. Makam orang soleh kita buat macam masjid kan dekat dia.
Kita buat macam masjid dekat dia ni makam. Bisa tengok ada? Apa tengok apa? Apa ada di mana? Di Melaka dia kan? Ada setengah tempat ada di kubur, dia buat kubur, dikeliling dia buat macam masjid, dia buat semayang dalam tu. Kadang-kadang dia pergi berimpung keliling kubur tu dia ya Abdul Qadir Jilani, ya Zakaria, Arizna. Kalau dia keluar, dia ambil batu, dia baling kat hang, nampak tak? Macam-macam. Apa tak tengok kat Arizna. Arizna dia minta tolong dengan kawan tu. Hang tolonglah aku, Yahya Zakaria, hang tolonglah aku, hang orang soleh. Tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Kadang-kadang duit kita belanja banyak, kita beli batu makmar dia, mak nak nazar sat. Masa mak mati buat sat kubur dia batu makmar, batu dia ambil, dia katuk hang. Nampak tak? Hatta kubur Rasulullah sendiri pasiak macam tu saja. Satu batu ke, bena ke, apa pun tak ada. Yo, ada faham? Itu Rasulullah, kekasih Allah, yang duk bena-bena di luar, dia bena, tapi kubur, asal kubur dia macam tu je. Allah bagi nampak kubur orang mulia di sisi Allah. Rasulullah, Abu Bakar, Omar, tak ada apa bena pun. Tak ada apa. Kita Tok Syekh kita mati, tu dia punya bena punya tinggi batu. Dulu apa nama ada kat Datuk Keramat ada macam tu. Maka Datuk Keramat betul. Datuk Keramat ada. Hukum tak boleh kita masukkan mayat kubur dalam ni, kita tutup. Dia kena buka. Pasal kubur nak terus dengan arasy Allah Ta'ala. Dia tak boleh tutup-tutup. Dulu kalau kita buat kubur, kita buat satu kemah kecil, ingat tak? Apa tahu apa? Apa ni tak apa ni? Orang duduk mengajak macam apa ni, macam tak. Kan? Dia pun nanti buat macam rumah ke apa kan dulu pada. Tapi Alhamdulillah, majlis agama kita lah ni adalah orang yang ada agama. Kira okey lah. Susah tau kalau orang yang ada agama ni pergi duduk di jabatan apa tak tahu lah. Nampak tak? Dia pergi duduk di benda-benda yang ni susah dia nak bertindak. Agama ada, nak bertindak tak mana? Lepas tu kami rasa lega, kami tak nak jawatan apa pun tak ada. Ada faham? Tiap-tiap malam jerit macam ni ya. Okeylah. Alhamdulillah. Tapi bila orang ada jawatan, dia tahu benda dia susah nak bertindak. Allahu Akbar. Pasal itulah Imam Abu Hanifah, bapa dia kata, aku tak mau esok aku mengajak dekat hang tak boleh buat apa yang aku ajak kat hang. Aku tak redha hang kalau hang duduk dengan kerajaan. Bapa dia, ya Allah, bapa Imam Abu Hanifah Nu'man pesan ke anak dia, kalau hang boleh tukar depa, hang boleh ni, depa tak apa. Akhirnya depa bunuh dia dalam istana kan. Imam Abu Hanifah Nu'man kena pukul tulang belakang dia. Tengok macam mana imam-imam dulu. Berani nak tegur. Kita nak macam tu lah kan. Kita nak macam tu. Kan depa pun nak buat kerja juga, Alhamdulillah lah. Menunjukkan lah ni majlis pun ada buat kan. Tapi kalau mufti seorang faham lain tak faham pun susah juga dia, kesian kat dia. Nampak contoh lah, tak kata kat siapa pun. Inilah kelebihan kuliah, dia bercakap tanpa ada batas. Macam Rahimah Rahim kata bebas. Bukan. Bebas. Bagi peluang, ya Allah, orang nak ceramah ni kita bagi kebebasan dia bercakap. Kita pun rasa, yang ceramah pun rasa seronok, yang apa pun rasa seronok. Nampak tak? Yang tak seronok dia pasal apa? Pasal hati yang jahat. Ada faham tu? Senang cakap macam tu. Lega. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, macam kubur di Datuk Keramat, dia buka bumbung-bumbung dia. Lepas tu bena-bena yang tinggi semua dia buang, dia tak buat, dia buat apa nama, kubur biasa. Alhamdulillah. Dak tinggi-tinggi kubur-kubur, tak tahulah wali-wali apakah duduk dalam kandang tu, dia nanti kunci. Keliling tu kan malam Jumaat daripada main pulut liling. Tengok-tengok pagi habis pulut semua orang makan. Pasal apa? Hak puak tek-tek fit semua dalam tu duduk ada. Apa kan? Kelebihan Allah bagi kat puak-puak ni bagus juga. Depa tak takut langsung kubur. Tiap malam dalam kubur, tiap malam dalam kubur. Sana grup tu dia bijolok, polis takut nak masuk. Nampak depa nak jual apa semua dalam tu, lepas jual. Depa tu lari, polis sambat dalam kubur. Kan? Nampak kubur penyelamat bagi depa. Depa ada. Jadi kita pagi-pagi tengok kubur. Sini ada suntikan, sana ada. Malam Jumaat orang buat main apa nama, pulut kunyit ke apakah, habis.
Dia ingat roh tu makan kepala otak, TV tu makan. Ya Allah, ke Datuk Keramat dulu. Ustaz dah masuk, Ustaz tengok macam-macam, ada siar, ada tu dia buat apa nama, dengan kain kuning tapi letak semua tu. Alhamdulillah lah ni tak ada dah. Puak-puak makam Habib Noh solat macam mana tak tahu lah, niat kat Habib Noh jauh sangat, Singapura tak lebih, dia hantar atas situ. Sebab itu boleh hantar makanan kat Habib Noh. Ayo, macam ni punya bodoh pun ada, nampak tak? Kita kata Hindu sembah, ini bodoh sembah macam ni. Sembah ada, sebodoh-bodoh Hindu, dia tak pernah letak nasi apa nama? Nasi apa? Nasi kuning apa nama? Nasi pulut ke? Pulut kuning. Dia tak letak macam tu. Habis kuat dia letak apple, dia gigit balik apple tu. Kita bila letak semua lauk letak situ. Semua pocit. Mana nampak dah. Oleh sebab tu dalam buku ni kata apa, ya Allah Tuhan, Allah binasakan kaum Yahudi dan Nasrani kerana mereka jadikan kubur Nabi depa yang mati tu tempat masjid beribadat. Aku Tuhan, aku tak mau. Masjid aku tak mau satu kubur pun ada kat situ. Kita mengaji bab ni, kita tengok semua masjid-masjid besar tempat kita ada kubur. Betul tak? Kita tanya mana peranan ulama. Macam inilah kuliah. Dia susah nak buat keluar tauliah. Nampak tak? Sepatutnya tauliah kena keluar kepada orang yang sebut benar. Dia baru dapat tauliah. Ini cakap benar sikit, tarik tauliah. Ayo, ada faham ke? Kita dah mengaji bab ni dah. Allah istihar, Allah bagi tahu masjid tempat ibadat aku tak mau ada kubur. Kubur tempat lain. Bila letak kubur tempat lain, kubur tempat lain. Jangan situ kubur, situ macam aku tak mau. Ayo. Ada faham ke? Lala ni okey, tapi zaman dulu buat macam mana, okey? Dalam masalah kubur ni, Ustaz tak mau keluarkan fatwa lagi, nanti habis nanti. Kita ikut majlis fatwa. Kerana pada kalau kita nak kata haram, mampu kebanyakannya masjid kita semua keliling kubur, betul tak? Maka dia kata di sini ialah hukum dia makruh. Tapi kalau main puak-puak Arab mah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah hada Abdullah. Puak-puak Arab dulu mah, sunnah Abdullah, masjid hadu kubur, haram syirik. Dia Arab, dia apa nama? Kadang yang tegah tu, tolong Ustaz kami Malaysia. Nampak dah hang Arab kami terak. Tolong Ustaz, nampak tak? Kadang-kadang puak-puak yang dia main tempat ni, dia terkejut tengok memang kita kadang-kadang tak boleh laju sangat. Kita tengok keadaan zuruh tempat kita. Lepas dulu, lepas semayang je terus pergi tanah kat kubur dekat dengan masjid. Afdalnya tempat semayang dia tak boleh dekat dengan kubur. Allah bagi warning kepada Yahudi, ini perbuatan Yahudi Nasrani, bila ada tempat gereja mereka mesti ada kubur. Kita tak macam tu. Ini hadis yang kita baca ni untuk siapa? Untuk kita lah. Tapi sayang peranan ulama kita. Kita kena rasa syukur tau. Dunia punya banyak ni. Saudi besar-besar Saudi ada satu mufti. Kuwait besar-besar Kuwait satu mufti. Besar-besar Amerika pun satu mufti. Sekecil-kecil Malaysia ni berlambak mufti, berapa belah mufti pun tak tahu. Itu pun tak faham-faham agama lagi. Ada faham? Allahu Akbar kabir. Lega tak jadi mufti. Maksud dia kata kat sini, melarang keras jangan mendirikan masjid atau mengerjakan solat di atas kubur. Jangan. Di masjid tu jangan ada kubur nak sembahyang. Jangan. Hukumnya melakukan solat di dalam kuburan adalah haram. Ada kubur sini dia sembahyang. Yang kadang-kadang kita tengok puak kita, ada puak kita ni nanti ambil package, nanti pusing dekat apa Wali Songo. Lepas nanti ada bulan Rejab, Syaban, Ramadan package. Nama dia Rihlatu Ilallah. Berjalan berjumpa Allah dengan wali-wali Allah. Nampak tak? Ingatkan dia nak terbang. Rupanya dia nak kapal terbang pi. Kan? Ramai-ramai pi kat wali Allah, pi kat wali ni, ambil ayat sikit, pi wali ni ambil ayat sikit, balik bagilah kat anak. Ni semua jangan duk buat lah, woi. So, tak payahlah. Kita ambil ayat kat anak kita, nak bagi dia apa, baca surah Fatihah 10 kali ke, ayat kursi ke, baca apa, emboi kat anak kita, bagi dia dengar cakap lah, ya Allah. Tiap-tiap pagi kita buat macam tu, mengadu ke Allah. Kita tengok sendiri keikhlasan kita nak anak kita baik, insya-Allah. Cuba cari Tuhan. Bila kita cari Tuhan, masalahnya enggak ada. Cari Tuhan.
Bila kita selalu istiqamah, kita tahu diri kita tak kuat, keluarga tak kuat, suami tak faham ai, Ustaz, tak faham ai. I cuba dengan dia macam-macam keadaan, I cakap dengan penuh romantik, cakap dengan dia, bang, I love you, I sayang kat you, you know. Abang kata, I sayang kat you. Dia cakap macam-macam, bang nak makan apa bang? Ustaz, 40 hari saya sembang macam tu, tak laku juga. Hang mengadu dengan Tuhan. Kita mengadu dengan Tuhan, cerita kat Tuhan. Tuhan mendengar. Kalau kita cerita kat orang meluat, benda tu surat dia tak kerja lain, orang akan bosan dengan kita. Tapi Tuhan dah angkat tangan, cerita dekat dia, Tuhan, aku tak tahu nak buat macam mana kat dia. Aku buat macam ni, dia tak berkenan kat aku, dia berkenan juga dekat endon tu, aku tak tahulah. Sakit jiwa lah, sakit jiwa. Ingat pasal apa dia balik lambat-lambat, orang cerita dia dah dengan endon. Satu hari saya jenguk-jenguk betul-betul, Ustaz. Bukan mula-mula dia sembang, lama-lama pegang tangan, duk pegang macam ni. Jiwa kita, ya Allah, nak tidur dengan dia macam nak bunuh geram. Tapi lawan, Ustaz, subhanallahazim, pasal anak-anak dah besar dah. Bukan senang tahu nak lepas nyawa kita ni, bukan senang. Macam-macam Allah uji. Kadang-kadang dah tua pun teringin juga. 70 nak cinta, nak pegang. Nak pegang pun dah repuk, dah tengah nampak dah. Ya Allah, ya Tuhan, sudahlah. Apa duk tengok kan drama-drama apa nama, macam televisyen dia tunjuk mahkamah syariah, malu. Mahkamah syariah malu sangat. Orang perempuan tu kita tengok umur dia dekat apa nama, 82 tahun. Isteri dia, suami dia kena lumpuh. Dia kata dah lumpuh kat belah-belah tahun, apa pun tak boleh buat. I nak dakap tak ada, I ada nafsu. 82 tahun masa paham baru tahu nampak tak. Dia tak mampu nak jaga apa nama suami dia. Suami dia kapten kapal apa ke, tak mampu. Dia minta untuk bercerai dan dia nak kahwin. 82. Tapi cara dia dressing pun kita tengok pun kita takut. Nak buat contoh-contoh, dia gulung kat mana. Oh, tengok pesakan juga. Cara dia gulung pun tengok. Amboi, tengok. Oh, Masya Allah. Ni mahkamah dalam televisyen nak tunjuk. Ustaz bab-bab macam tu memang Ustaz suka. Ustaz paling suka sekali drama-drama cinta, love, perasaan, jiwa, raga, semua tu. Nampak ada masalah cerai berai, memang aku suka. Boleh aku share lah kuliah. Daripada situ kita tengok, ya Allah, macam ni kan manusia, ya Allah. Macam ni manusia, ya Allah. Malaysia menuju zaman tak elok tau. Habislah ni kita tengok. Kalau kita tengok mahkamah syariah, kita takut hari ni kita tengok. La hawla wala quwata illa billah. Pasal tu kita duduk main kuliah ni, kita main duduklah kuliah ni, kita berjalan dengan Tuhan. Bagilah kerahmatan dalam hidup aku, rumah tangga aku, anak pinak aku, jauh daripada benda tak elok. Aku duduk dengar rata-rata aku tak mau. Si anak boleh jolok mak dia kena duit, dia yang tu. Kita dengar macam-macam benda macam tu. Jangan main rumah tangga kita. Jangan main. Kita terdengar pun sakit, apatah lagi kalau kita alami benda tu. Pasal tu kuliah-kuliah kita duk main ni, Tuhan dengar doa kita. Kita merayu dekat Allah Ta'ala, biar benda tak elok tu jangan main kat kita. Ada faham? Oleh sebab tu dia kata kat sini, mendirikan masjid di atas kuburan juganya haram. Hadis kita ambil satu hadis lagi, walahuma, daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, Aisyah cerita balik, kanu idza mata fihim rijalu salih banu ala qabrihi al-masjidah wa fihi ulaika syiratul khalqi. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Adalah mereka, mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, idza mata, bila mati fihim rijal salih, bila mati di kalangan mereka tok guru, orang alim, orang soleh mati. Orang soleh, orang tok guru mati. Kita tok guru mati, kita ra'i dah, sudahlah. Kita tak dibenarkan bila tok guru mati dikubur tu 100 hari. 100 hari. Kita berkeliling ayat. Ini berlaku tau. Tapi tak usah sebut nama-nama, okey? Ustaz tak mau sebut nama. Kita 40 hari dalam kubur, kita masak, kita bagi makan. I tengok dengan mata I. Syih. Badak. Dia mantap benda tu. Astagfirullahalazim. 100 hari, berapa hari panggil orang duduk dalam kubur.
Baca Quran tak berhenti, dini baca, dini baca, dini baca, dini baca, dini baca dekat kubur. Tak boleh. Kita tenginglah share dengan orang alim ni. Mana jiwa hampa alim? Allah pilih hampa jadi mufti, Allah pilih hampa sampai alim, sampai kenal agama. Mana tindakan hampa? Hampa kena jaga agama, bukan hampa bagi hancur agama. Allah bagi hampa alim, reti agama, mengaji tinggi, buat tesis, buat kajian, buat kerja pandai agama. Tolong agama Allah. Bila hampa buat macam ni yang perbuatan, hampa orang alim buat macam ni, orang lain akan ikut. Orang alim kita tu tok guru, itu tok guru. Perbuatan ni dah dilakukan. Aisyah kata perbuatan ni bila mati tok guru keliling di kubur. Aisyah dah cerita balik, depa keliling di kubur raib 40 hari, 100 hari. Rupanya perbuatan ni bukan perbuatan kita, orang Yahudi, orang Nasrani. Dulu kita pernah buat macam ni, tapi majlis agama dah larang dah. Kita pernah upah tahfiz Quran, kita buat satu beranda ke apakah. Dia duduk, dia pasang lampu, dia baca Quran 24 jam. Apa tengok ada? Kita upah orang. Sekarang majlis tak benarkan dah. Alhamdulillah. Berarti kuasa mereka Allah bagi berkat. Alhamdulillah. Nampak tak? Pasal tindakan mereka hari ni kubur nampak elok dah. Macam di Selangor, dia tak benarkan cat dah. Dia suruh, dia kata bagi batu makmal sudah. Sama ada hitam atau putih, okey lah tu. Okey lah, okey. Peringkat awal lah kan. Cat tak mau dah. Dia Datuk Keramat ada lagi. Nampak tak? Kadang-kadang dia cat hijau pasal dia dulu. Dia cat hijau, tapi lah ni pula dia tukar warna oranye. Contoh dia tu pula tukar pula warna biru lembut. Ya Allah, kubur kita masuk pun sendiri kita tengok, kita tahu ni geng mana. Kubur Allah kabira, gelap tapi tengok Datuk Keramat. Datuk Keramat dia kata, ni adik-adik kami semua warna ni. Lah ni semua ada warna ni dah. Nak mampu hang nampak dah. Apa nak jadi Allah Tuhan, apa nak jadi. Baik. Oleh sebab tu dia kata kat sini, tengok, Aisyah kata adalah mereka kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Apabila mati seseorang yang soleh, orang soleh mati, tok guru mati, dia kata mereka mendirikan di atas kuburnya sebuah masjid. Mati, akhirnya bina masjid. Dia kata. Dan tersebut daripada adik Aisyah radhiyallahu anha pula. Aisyah sambung lagi bahawa mereka itu sejahat-jahat manusia. Maksudnya ulaika syiratul khalqi, esoknya akan dibangkitkan semula seburuk-buruk rupa, macam anjing, macam kera. Allah bangunkan mereka. Esok ni dibangkitkan semula sehuduh-huduh mereka. Dia tulis kat sini jahat-jahat dia kata. Sejahat-jahat manusia dia kata. Tapi ulaika mereka syiratul khalqi, seburuk-buruk kejadian Allah akan bangunkan di esok ni. Dia kata kat sini maksudnya menerangkan kebiasaan orang Yahudi. Perbuatan Yahudi ni benda yang Allah tak suka dekat mereka. Tuhan kata tempat ibadat, Nabi-Nabi apa semua beribadat dekat aku musalla. Mereka main tempat tertentu nak ibadat. Tempat ibadat mereka langsung tidak ada kubur, tak ada apa sembahan, tak ada. Tapi apabila mati sejak orang di kalangan orang alim, di kalangan tok guru mereka, hampa bina ya Allah kosong kubur jadi tempat ibadat aku laknat, aku musnah, aku lawan dengan apa, iaitu apabila seseorang orang soleh di kalangan mereka mati, maka mereka dirikan sebuah masjid di atasnya. Inilah perbuatan yang Allah kata qatalallah yahud, aku bunuh orang Yahudi dan orang Nasrani. Hukumnya adalah haram kita mendirikan masjid di atas kuburan seseorang. Tak dibenarkan dalam syarak. Tak dibenarkan dalam syarat. Nampak tak? Kita kalau jumpa masjid, kita nampak masjid ada kubur. Tapi kalau di India, di Pakistan banyak. Sampai mereka nama mazhab kuburi ni ada kat mereka. Mereka nama Brialui. Brialui ni satu masjid, dia mesti ada kubur. Ni masjid, tolak pintu tu ada kubur tepi tu. Lepas mereka habis semayang, mereka pergi minta pusing dan balik. Setiap hari. Ini puak Brialui, kami yang mengaji di Pakistan semua tahu. Dan puak Brialui hari ini dah masuk di Malaysia, terutamanya di Masjid India, dah ada kat kawasan-kawasan India, semua ada daripada. Nak kenal mereka senang je. Mereka pakai kurta putih, mereka pakai serban warna hijau, mereka tak pakai warna lain. Mereka pakai dua. Itu nama dia puak Brialui.
Dia pakai hijau saja, kepiah dia hijau. Nama dia Pak Brialwi. Nama dia memang sembah kubur. Memang masjid dia ada kubur. Itu tak boleh atasi dia. Kami di Pakistan, ni sekolah kami depan tu masjid Brialwi. Kami tak akan semayang di masjid tu. Ustaz dia jangan semayang masjid tu, pasal pada masjid yang lain pilih masjid tu. Masjid ada kubur. Nampak tak? Kadang-kadang orang pergi semata-mata pergi kat kubur tu je. Kadang-kadang ada niat dia ambil seekor kambing kecil, dia sembelih. Darah tu dia bubuh atas kubur tu. Dia percik darah tu, dia buat balik kambing tu pakai makan berkat masa kubur tu. Mampu. Kambing tu boleh menjerit buta perut. Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Ni berlaku tau di India, Pakistan. Lagi banyak ulama' mereka. Allah, gila-gila ni banyak. Mengandung kapal baru tu, mengandung anak-anak soleh pergi kat kubur tu, pergi buat perut tu kat kubur tu. Ni apalah semua ni, nampak tak? Macam puak-puak kita pun. Ustaz duduk di Baghdad, tiap-tiap bulan datang puak-puak golongan orang Malaysia. Tapi kebanyakannya orang Malaysia MP ni korporat, orang kaya memang bukan senang nak masuk di situ, duit pakai banyak. Nampak tak? Dia nak masuk di situ di Baghdad tu, dia pergi kat makam Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagus Syekh Abdul Qadir Jilani, orang bagus, tempat mengaji ustaz lah. Dia terbuka, dia pusing, dia ambil kain, dia sapu dia takkan basuh tu sampai ke mati. Berkat Syekh, berkata kita dia gila lah. Dia ambil perut dia, kadang-kadang dia mengandung kan, bawa mak tu, bawa anak pergi minta keluar macam anak macam Abdul Qadir. Takkan keluar macam keluar syaitan je. Merepek lah. Ya Allah, saat ni ambil kain ke apakah, ambil kain tu, lepas ambil kain ni koyak pecah, ikat kat beg berkat, ikat kat mana kan. Pasal kain tu dia pas sapu kosong kubur, dia koyak dia lekat. Ni apa merapu ni? Tolong nampak tak? Ni macam-macam ya Allah. Pasal tu kena mengaji dak gila-gila, macam-macam ada. Saat ni dia gantung apa kat rumah dia saat ni, ya Allah ya. Janganlah buat benda-benda paman gila lagi. Dulu mamak dia buatlah beranak anak je. Dia nanti ikat satu tali, lepas tu apakah kecil dia baca doa, apakah dia apa nak kata? Apa bukan mamak tangkai. Betul kalau beranak dulu lepas tu bubuh kat perut. Nak bagi anak ni jauh daripada malapetaka, buta perut. Nampak tak? Sampai ke hari ni ada lagi. Lepas tu bubuh dekat ikat baca kapal ke bubuh tu. Nampak anak kita takkan didamping oleh malaikat langsung, benda tu syirik. India, Pakistan banyak sangat. Allahu Akbar. Tapi lah ni alhamdulillah mama tak buat dah, kami Ustaz Ali pun tak buat dah. Dah tak buat dah benda macam tu semua, dah buat dah. InsyaAllah Allah kalau izinkan kita bab masjid ni memang menarik. Bulan depan kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis ni daripada Abu Hurairah cerita. Nabi ambil seorang daripada orang musuh dalam peperangan. Dia balik pada perang. Nabi sahabat kita, ya Rasulullah, nak buat di mana? Nabi kita tolong ikat dalam masjid. Dengar cerita ni. Ikat dia dalam masjid. Dia musuh Allah Ta'ala. Masuk dalam masjid. Ikat dalam masjid. Dalam masjid. Musuh Allah Ta'ala ikat dalam masjid Nabi kita. Lepas berperang, buat balik dia, Nabi kita ikat. Setiap kelepas semayang, Nabi pandang kat dia. Cukup 3 hari, Nabi pandang. Nak masuk Islam dia, tak mau. Aku tak mau. Nabi, sahabat-sahabat kita, dia ni aku lepas mampu ya Allah. Tiap hari Nabi sembang dengan dia cara elok, dia jawab tak elok, tapi Nabi lepas dia. Nabi kata jangan kacau dia, lepas dia. Sahabat semua tengok. Bila lepas dia pergi jauh dah, tak berapa lama kemudian dia lari patah balik, dia masuk Islam. Siapa kata ni? Tunggu dah lihat, bulan depan akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Setakat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah, salah dan silap daripada kelemahan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah.